Walaupun Malaysia telah mencapai lebihan dalam tahap sara diri bekalan ikan makanan sejak tahun 2010, namun pengguna di negara ini terus menghadapi isu kenaikan harga ikan. Cabaran yang dihadapi bukan sahaja bagi memastikan kecukupan bekalan, tetapi juga jaminan kemampuan rakyat memperolehi ikan sebagai sumber protein dalam makanan seharian. Mampukah Labuan memenuhi permintaan setempat dan menjadi salah satu di antara pengeksport hasil perikanan buat negara? Jaminan bekalan ikan makanan akan terus menjadi cabaran yang besar di masa depan akibat kesan daripada perubahan iklim, faktor pengeluaran yang terhad, kenaikan harga input, persaingan bahan makanan untuk pengeluaran biotenaga dan liberalisasi perdagangan. Permintaan ikan makanan akan terus meningkat akibat daripada pertambahan penduduk dan pendapatan serta perubahan citarasa pengguna. Kesinambungan bekalan ikan yang mencukupi bergantung kepada daya maju perusahaan ini untuk menjamin pendapatan kepada nelayan dan penternak ikan. Bagi menggalas cabaran yang mendatang, jeti pendaratan ikan di Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Kian Sam telah dinaik taraf bagi menggantikan jeti perikanan Labuan yang lama. Jeti Kian Sam ini telah dibuka kepada penggiat industri dan pengguna sejak September tahun lepas dan dijangka memberi manfaat kepada lebih 880 nelayan tempatan dan komersial. Kompleks yang telah siap sepenuhnya dengan kemudahan yang diperlukan akan menempatkan semula operasi perikanan Pukat Tunda dan menjadi pusat bagi segala kegiatan perikanan, khususnya subsektor perikanan di pulau ini. Pendaratan dibuat seawal jam 4.30 pagi, di mana yang dapat kita lihat peningkatan dari hari ke hari, pertambahan pengusaha-pengusaha bot menggunakan jeti kita dengan kadar satu masa 10 buah kapal. Pendaratan meningkat dengan anggaran sebanyak 60.42 metrik ton dan anggaran nilai dia berjumlah 532,000. Permintaan ikan dijangka meningkat daripada 1.3 juta tan metrik pada tahun 2010 kepada 1.9 juta tan metrik pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebanyak 3.8% setahun. Penggunaan ikan per kapita dijangka meningkat daripada 46 kg kepada 55 kg dengan pertumbuhan sebanyak 1.9% setahun bagi tempoh yang sama. Perikanan tangkapan marin merupakan penyumbang utama kepada jumlah pengeluaran ikan. Pendaratan perikanan marin dijangka meningkat daripada 1.32 juta tan metrik pada tahun 2010 kepada 1.76 juta tan metrik pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 2.9% setahun. Tangkapan perikanan pantai dijangka menyumbang 65% kepada jumlah tangkapan marin berbanding perikanan laut dalam yang menyumbang 35% pada tahun 2020. Pendaratan perikanan laut dalam disasarkan meningkat daripada 381,000 tan metrik kepada 620,000 tan metrik pada tahun 2020. Ikan hidup, segar dan sejuk beku mempunyai prospek yang baik terutama untuk pasaran ekspor di Singapura dan Hong Kong. Manakala produk ikan dan udang mempunyai permintaan yang tinggi di Amerika Syarikat, EU dan Jepun.
pendaratan ikan di Labuan trennya makin menurun, tetapi nilai dia meningkat sebab kualiti ikan itu sendiri yang ditangkap. Dulu lebih kurang dalam 8,000 metrik tan setahun, tetapi sekarang ni lebih kurang dalam 5,000 metrik tan saja. Jadi walau bagaimanapun nilai dia tu lebih kurang dalam 13 juta untuk tahun 2016. Ini menunjukkan trend dia pendaratan ikan menurun, tetapi nilai dia meningkat. Industri perikanan ini perlu ditransformasikan dengan menumpukan kepada pemodenan teknologi penangkapan, naik taraf kemudahan infrastruktur pendaratan dan pemasaran ikan, pengukuhan keupayaan nelayan, pematuhan terhadap piawaian antarabangsa mengenai pengendalian dan pendaratan ikan serta pengurusan sumber perikanan secara mampan. Pembangunan industri perikanan tangkapan secara mampan adalah penting bagi memastikan sumber ikan dipelihara dan dapat menampung keperluan masa hadapan. Antara yang digariskan dalam Dasar Agromakanan Negara 2011-2020, usaha akan ditumpukan kepada beberapa strategi bagi memodernkan dan mentransformasikan industri perikanan. Inisiatif yang dikenal pasti antaranya mewujudkan pengurusan perikanan darat yang seragam di seluruh negara melalui sistem pendaftaran nelayan darat dan pelesenan peralatan menangkap ikan. Selain itu, usaha-usaha untuk mempergiat promosi, kaedah kendalian, pengagihan dan pemasaran ikan serta produk perikanan yang lebih bersih, berkualiti dan selamat untuk dimakan mestilah menepati piawaian antarabangsa. Terutamanya dari segi hemat nasihat yang mana seringlah memberikan pandangan dan nasihat kepada Persatuan Nelayan untuk lebih majulah. Seterusnya bantuan-bantuan lain seperti dana nelayan, baik pulih rumah dan juga kemudahan-kemudahan yang lain seperti subsidi nelayan dan juga banyak lagi lah yang dapat dibantu oleh LKIM sendiri. Sejajar dengan unjuran peningkatan pendaratan ikan daripada laut, penyediaan infrastruktur pendaratan dan pemasaran ikan yang mencukupi dan lengkap akan disediakan. Kemudahan asas di pusat pendaratan dan infrastruktur sedia ada akan dipertingkat termasuk jeti dan pelabuhan pendaratan, Dewan Pemasaran dan Jualan, kemudahan bilik sejuk, kemudahan pemprosesan dan penyediaan bekalan input air batu, air bersih dan minyak. Peranan dan fungsi Jabatan Perikanan DOF dan LKIM akan diperkemas untuk mengelakkan pertindihan fungsi dan meningkatkan kecekapan industri perikanan. Di bawah penstrukturan semula ini, DOF akan bertanggungjawab dalam penyediaan khidmat sokongan untuk semua aktiviti pengeluaran huluan, sementara LKIM bertanggungjawab dalam khidmat sokongan bagi aktiviti hiliran seperti pemprosesan dan pemasaran. Melihat kepada senario semasa pembangunan industri perikanan di negara ini, dengan permintaan ikan yang semakin meningkat, lambakan ikan bermutu rendah terus wujud dan minat orang ramai bertambah terhadap produk berasaskan ikan, maka industri hiliran diyakini berpotensi besar untuk dibangunkan. Syarikat Selinang Maju bermula pada tahun 2015. Bagi pemilik syarikat ini, Encik Sabtu bin Awang Aminah,
pada mulanya beliau bermula dengan berniaga secara kecil-kecilan. Lama-kelamaan, produk ikan bilis beliau telah mendapat tempat di hati pembekal luar dan dalam negara. Kini, beliau mempunyai empayar perniagaan yang besar dengan pelbagai variasi produk di kampung berbuluh laut wilayah Persekutuan Labuan. Dulu kami kurang lebih dalam 7 orang ke 9 orang buat kerjalah. Sekarang alhamdulillah dengan peningkatan boleh menampung berbelasan orang. Ada satu bantuan datang daripada satu azam, dan satu azam itu adalah merupakan sejenis barangan seperti yang tampak rabus yang masih lagi kecil lah. Tapi saya ucapkan terima kasih juga atas bantuan itu. Kemudian sekarang ini ada bantuan daripada Perbandanan seperti tampak rabus dan pengering. Menyedari hakikat berkenaan, pihak LKIM telah mengambil peranan serius dengan mengadakan suatu pelan tindakan industri pemprosesan hasil-hasil perikanan. LKIM begitu serius untuk membantu usahawan yang sedia ada dan mewujudkan usahawan baru di bidang pemprosesan. Sehingga kini, terdapat pertambahan syarikat yang aktif di bidang pemprosesan makanan berasaskan ikan di negara ini. Tuan Haji Sabtu ni adalah merupakan usahawan bimbingan LKM. Beliau merupakan pengusaha ikan bilis dan pihak LKM telah membantu beliau dari segi mewujudkan rumah haba. Rumah haba ni adalah merupakan kaedah untuk menjemur ikan bilis tanpa mengira hujan ataupun panas. Buat masa ini, beliau terpaksa mengalihkan ikan bilis yang sedang dijemur apabila hari hujan. Jadi apabila adanya rumah haba yang dibantu oleh LKM ni, dia tidak perlu lagi mengalihkan. Dan rumah haba ni akan mempercepatkan ikan bilis tersebut kering. Mungkin dalam setengah hari ikan bilis dah boleh dikeringkan dan boleh dipacking untuk dipasarkan. Faktor utama bagi membangunkan industri pemprosesan ialah bahan mentah perlu mencukupi untuk diproses pada harga yang kompetitif dan berterusan. Kecukupan bahan mentah asas pada harga yang kompetitif adalah untuk mengurangkan kos serta menambah kecekapan pengeluaran. Bagaimanapun, jika bahan-bahan mentah tempatan tidak mencukupi, industri pemprosesan masih boleh dijayakan dengan mengimport bahan-bahan berkenaan dari negara lain. Di samping itu, faktor penyumbang yang lain adalah kos buruh yang rendah yang dapat menutup kekurangan industri pemprosesan. Kita dapati bahawa susulan ataupun dapatan kita daripada soal sidik kita dengan pengusaha. Sebelum ini pengusaha hanya mendapat kita kata apa, keuntungan daripada jualan ini 1 ke 3,000 sahaja. Tapi apabila kita telah Perbandanan Labuan memberikan bantuan, ia telah meningkat daripada 3,000 kepada 8,000 bergantung kepada jumlah tangkapan. Dan kita dapati bahawa ikan bilis di Labuan ini adalah amat terkenal, iaitu ikan bilis bermata biru, iaitu blue eye, itu mendapat permintaan yang sungguh tinggi sehingga kan dieksport sehingga ke luar negara. So kita merasakan bahawa Labuan ini yang mempunyai hasil laut yang amat kaya dari segi ikan bilis, dari segi ikan-ikan yang lain sebagainya, boleh kita bantu untuk mempertingkatkan ekonomi Pulau Labuan, di mana ianya boleh mudah didapati di Pulau Labuan. So kita merasakan bahawa dengan bantuan yang kita berikan dapat membantu meningkatkan lagi ekonomi dan juga pendapatan, dan seterusnya boleh membuka kepada pengusaha-pengusaha yang lain untuk kita meramaikan lagi usahawan-usahawan ikan bilis di wilayah Persekutuan Labuan ini. Industri pemprosesan wajar dibangunkan secara kluster dan ditumpukan secara khusus mengikut daya pengeluaran sesuatu kumpulan bahan mentah. Kaedah ini akan menentukan penumpuan oleh industri ke arah bahan mentah tertentu secara berterusan. Kaedah ini juga dijangka akan mempengaruhi pengeluar pada peringkat premier supaya mengusahakan pengeluaran secara komersial, cekap dan berdaya saing.
Bagi pengusaha keropok ikan Ken Berpuluh, perusahaan ini telah membawa peluang pekerjaan bagi penduduk kampung dengan wujudnya satu parlimen, satu kemahiran atau 1P 1K melalui Kementerian Wilayah Persekutuan. Selain membuka peluang kepada golongan Bumiputera berniaga, program 1P 1K turut mendedahkan peserta dengan kemahiran tertentu mengikut kursus yang dipilih. Peserta akan menjalani kursus selama 2 bulan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dalam tempoh pembelajaran, pelbagai pendedahan diberikan, antaranya selok-belok dalam bidang perniagaan. Salah satu penekanan yang telah diberikan ialah dalam meningkatkan daya saing dalam perniagaan melalui pemasaran dan penjenamaan produk. Dengan memiliki kemahiran tersebut adalah tidak mustahil bagi mereka untuk mengusahakan produk sendiri. Jabatan Perikanan memberi peruntukan pada kita seperti mesin ikan, pengasing isi dengan tulang sama penggaul, peti sejuk, satu pemutung sila. LKM pun ada bantu sama pembedanan lebuan. Penglibatan oleh agensi-agensi akan mewujudkan permintaan kepada industri pemprosesan yang sekaligus akan mempengaruhi pelbagai pihak untuk turut serta dalam permintaan dan penawaran. Konsep penyertaan oleh nelayan usahawan dan usahawan perikanan tempatan dalam aktiviti pengeluaran ini perlu dilaksanakan di mana agensi-agensi berkenaan bertindak sebagai nukleus. Penggabungan bersepadu sumber kerajaan dalam membangunkan sesuatu produk yang dikenal pasti berpotensi wajar dilaksanakan segera. Program Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera ini mula diperkenalkan pada tahun 2016. Ia memberi tumpuan kepada usahawan-usahawan Bumiputera untuk meningkatkan lagi sektor perniagaan dan juga sektor ekonomi mereka. Dan program Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera ini boleh dipecahkan kepada 3, iaitu yang pertama adalah program peningkatan kemahiran dan juga keusahawanan yang kita namakan 1P 1K. Kita ada kursus kepada usahawan-usahawan Bumiputera bagaimana untuk mereka meningkatkan ekonomi mereka untuk bersaing dengan peniaga-peniaga lain di wilayah Usaha Labuan ini. Negara tidak boleh bergerak secara selesa tanpa tekanan dan menunggu sehingga tahun 2020 bagi mencapai sasaran pengeluaran negara ini jika mahu diiktiraf sebagai salah satu pengeluaran ternama hasil perikanan dunia. LKIM telah memainkan peranan penting dan berkesan sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan untuk memperbaiki kedudukan sosial ekonomi nelayan. Antaranya ialah memberi tumpuan kepada peningkatan pendapatan, memajukan perusahaan perikanan negara dan menjaga kebajikan sosial serta ekonomi masyarakat nelayan. Program pembangunan industri asas tani melalui Seksyen Peningkatan Kualiti dan Pengkomersialan Produk sedia memberikan bantuan khidmat nasihat kepada mana-mana pengusaha produk sejuk beku sekiranya terdapat masalah yang dihadapi. Selain itu, LKIM juga sedia membantu mempromosikan produk perantara dengan agensi kerajaan yang berkaitan sekiranya diperlukan. Berdasarkan kepada pemerhatian saya berkenaan dengan syarikat SBS Enterprise ni, kami boleh memberi bantuan lah sekiranya SBS Enterprise ni memerlukan bantuan dari segi bengkel ataupun khusus berkenaan dengan pemasaran ataupun untuk mempromosikan produk lah. Kami di bahagian industri asas tani LKIM memang mencari usahawan Bumiputera untuk diketengahkan di peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan sekali. Perusahaan SBS Labuan merupakan salah satu pengusaha sejuk beku yang terdapat di Labuan.
Syarikat ini menyediakan produk antaranya udang diproses, pelbagai ikan dan produk makanan laut tambah nilai lain. Lokasi yang strategik di wilayah Persekutuan Labuan membolehkan syarikat ini menyediakan akses mudah ke infrastruktur pelabuhan untuk penghantaran produk. Teknologi dan inovasi berkaitan pengendalian, pembungkusan dan pengangkutan produk akan dibangunkan bagi memastikan tahap kualiti produk terjamin untuk pasaran global. Bagi ramuan makanan dan makanan fungsian, teknologi untuk mengekstrak bahan bioaktif yang melibatkan proses seperti fermentasi, mekanikal dan immersion juga akan dibangunkan. Satu pelan teknologi dan inovasi nasional bagi pelbagai jenis produk yang berasaskan citarasa makanan Asia akan disediakan mengikut pasaran yang dikenal pasti.